Assalamualaikum diucapkan kepada Dr. Muhammad Azizan bin Sabjan. Saya Nur Syazwan Najwa binti Azmi, nombor matrik 150880. Hari ini saya akan membentangkan tajuk iaitu Discuss the Concept of Imamiyah in Syiah. Baiklah, saya akan bermula dengan bahagian pengenalan. Yang kedua, perkembangan aliran Imamiyah dalam Syiah. Yang ketiga, dasar dan konsep Syiah Imamiyah. Yang keempat, kepentingan imamah dalam aliran Syiah Imamiyah. Dan yang terakhir sekali ialah kesimpulan. Pengenalan. Fahaman Syiah mula berkembang sejak Revolusi Iran tahun 1979 sehingga telah menimbulkan perdebatan hebat yang jelas bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Syiah menurut etimologi Arab bermaksud pengikut atau pembela seseorang, manakala menurut terminologi Islam pula, Syiah sebagai golongan yang berpendapat bahawa Ali bin Abi Talib lebih berhak memerintah kerajaan Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW berbanding para sahabat yang lain. Abdullah bin Sabah ialah munafik terbesar yang bertanggungjawab menimbulkan huru-hara dalam kalangan umat Islam sewaktu zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan sehingga menyebabkan perkembangan pesat aliran Syiah dan menyebabkan huru-hara di kebanyakan negara Islam pada ketika itu. Untuk makluman, Syiah ini sememangnya amat bahaya kerana terpesong dari ajaran Islam sebenar yang mana mereka menolak Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan buktinya, puak-puak ini mereka menghalalkan pembunuhan Ahli Sunnah wal Jamaah seperti mana yang berlaku di Iraq, Pakistan dan Syria. Dan untuk makluman juga, Syiah ini asalnya daripada agama Islam, namun pemikiran dan ajaran mereka jelas terpesong kerana mereka hanya mengangkat kedudukan Sayyidina Ali dan menolak para sahabat. Kedua ialah perkembangan aliran Imamiyah dalam Syiah. Puak Syiah asalnya terbagi kepada 6 aliran mengikut penentuan imam masing-masing. Dan yang pertama bermula dengan Al-Kisani, kemudian Al-Husaini, Al-Hasani, Al-Zaidiyah, Isna Asyariyah ataupun Al-Imamiyah dan terakhir sekali Al-Ismailiyah. Keenam-enam aliran ini sama sahaja ataupun lebih kurang sahaja menyeleweng fahaman mereka. Dan dalam pembintangan ini, saya hanya akan memfokuskan kepada satu aliran saja iaitu aliran Al-Imamiyah atau nama lainnya ialah Isna Asyariyah sahaja. Dan Syiah Imamiyah ini adalah aliran yang masyhur, yakni yang menjadi mazhab rasmi negara Islam Iran berbanding aliran-aliran Syiah yang lain. Berikut merupakan sambungan kepada perkembangan aliran Imamiyah dalam Syiah. Pertama, Syiah Imamiyah secara khusus digelar kelompok Jafiriyah dan secara umum digelar Isna Asyariyah kerana mempercayai Imam 12, yang mana mereka menganggap Imam 12 mereka adalah suci dan maksum sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Syiah Imamiyah ini bersepakat bahawa Ali sebagai penerima wasiat selepas kematian Nabi Muhammad SAW bukanlah para sahabat. Yang ketiga, puak-puak ini menuduh para sahabat Nabi Muhammad SAW murtad, menyeleweng, mendakwa Al-Quran ditokok tambah, rendahkan martabat Nabi Muhammad SAW dan menolak hadis-hadis sahih yang tidak selari dengan ajaran Syiah Imamiyah, yang mana mereka hanya menerima hadis daripada perawi mereka sahaja. Dan terakhir sekali ialah kedudukan para imam 12 ini sangat mulia, yang mana mereka memegang tapuk pemerintahan kerajaan, yang mana hanya imam sahaja yang berhak dalam hal-hal politik dan juga hal-hal keagamaan. Seterusnya, bahagian dasar dan konsep Syiah Imamiyah. Yang pertama ialah konsep imamah. Dalam Syiah, Al-Imamah merupakan salah satu rukun iman yang wajib diikuti dan mereka yang mengingkar boleh membawa kepada kekufuran. Menurut istilah, imamah ditakrifkan sebagai seseorang yang mengertai sesuatu kaum ke jalan yang benar ataupun jalan yang lurus, yang mana sebelum ini mereka-mereka ini sesat. Imamah ini sama dengan nubuwah iaitu kenabian, yakni sesuatu jawatan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara nas. Dan Syiah Imamiyah mengatakan bahawa kesemua 12 imam mereka mempunyai sifat imamah dan imamah para imam mereka ini penting dalam mazhab Syiah untuk setaraf dengan Nabi dan Rasul. Yang kedua ialah konsep Imam 12. Mereka ini mempercayai bahawa terdapat 12 imam yang paling berhak untuk menjadi pemimpin ataupun imamah. Khomeini iaitu pengasas Republik Iran merupakan pengikut setia ajaran Syiah Imamah dan beliau menjalankan pentadbiran sebagai wakil dan jelas bertentangan dengan ajaran sebenar Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam Syiah Imamiyah, 12 imam dimulakan dengan Ali dan berakhir dengan Imam Mahdi iaitu imam yang ditunggu-tunggu sehingga kini. Khomeini meletakkan kedudukan imam mereka ini tinggi melebihi kedudukan para rasul dan malaikat. Ini kerana imam mereka dianggap maksum iaitu tidak berdosa dan kata-kata mereka dianggap benar-benar belaka selain mereka ini tidak pernah lalai ataupun terlupa.
Yang ketiga ialah ismah ataupun maksum. Ismah bermaksud menjaga dan Syiah Imamiyah menganggap 12 para imam mereka memiliki sifat al-ismah. Perkara ini tidak betul kerana hanya Nabi dan Rasul sahaja yang layak memiliki ismah kerana para Nabi dan Rasul ini ditugaskan untuk menyampaikan risalah Allah kepada seluruh umat Islam. Namun, puak-puak Syiah ini percaya bahawa para imam 12 mereka memiliki sifat ismah kerana mereka ini bertanggungjawab menyambung dakwah Nabi Muhammad SAW dan mereka sendiri meletakkan para 12 imam mereka menyamai kedudukan Nabi dan Rasul. Walhal orang biasa tidak layak disamakan kedudukan dengan para Nabi dan Rasul yang maksum. Seterusnya, bahagian kepentingan imamah dalam aliran Syiah Imamiyah. Konsep imamah dalam aliran Syiah sememangnya penting bagi mereka. Yang pertama, Syiah berpendirian bahawa Saidina Ali dan keturunannya iaitu Ahlul Bait lebih berhak menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi Muhammad berbanding para sahabat. Yang kedua, Syiah Imamiyah mengatakan bahawa 12 imam mereka ini maksum, yakni mereka dipilih sendiri oleh Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada mereka adalah sebahagian daripada rukun iman. Yang ketiga, Syiah percaya bahawa roh para imam boleh berpindah dari satu imam ke imam yang lain yang mana makin lama makin suci. Yang keempat ialah kaum fuqaha bertanggungjawab dalam menguruskan konflik dan masalah negara sementara para imam 12 bertanggungjawab dalam hal-hal ehwal pemerintahan agama. Dan yang terakhir sekali ialah selepas berakhir kepimpinan imam 12, Syiah dipimpin oleh para ulama Syiah sendiri yang digelar wilayat faqih iaitu kepimpinan para ulama yang mempunyai kelayakan tertentu yang sudah ditentukan oleh imam-imam sebelumnya. Terakhir sekali ialah bahagian kesimpulan. Rumusnya, aliran Syiah Imamiyah atau apa-apa aliran Syiah sekalipun di atas muka bumi ini sememangnya sangat berbahaya dan sesat kerana ia merosakkan akidah serta menyebabkan manusia hilang pertimbangan akal waras. Umat Islam tidak harus bertolak ansur dengan apa-apa sahaja agenda jahat Syiah kerana ia jelas menyeleweng dari pegangan syariat Islam yang sebenar. Oleh itu, setiap umat Islam harus sentiasa memelihara akidah dan sentiasa menentang sekeras-kerasnya pengaruh Syiah. Tegasnya bukan Syiah sahaja, namun fahaman-fahaman lain yang merosakkan akidah seperti lesbian, gay, biseksual dan LGBT juga harus ditolak kerana jika dibiarkan bebas, ia akan semakin membarah dalam masyarakat Islam. Setakat ini sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.